Ya Aina, Assalamualaikum. Aku dah lupa. Apa khabar sekarang? Kau bawa kan? Alhamdulillah, aku sihat je ni. Kau, apa khabar? Alhamdulillah, sihat je. Kau buat apa sekarang? Kau sama belajar ke? Kau tengah cari kerja? Aku tengah kerja part time sekarang ni. Jadi cashier dekat kedai 9E. Kedai tu dekat kawasan rumah aku je. Oh, cashier. Tapi bukankah kedai tu ada jual makan minum yang haram? Mestilah ada. Kedai tu bukannya untuk orang Islam je. Aina, awak sebenarnya tak boleh tahu terlibat dengan makan minum yang haram ni. Dah tu memang kerja aku, nak buat macam mana? Aku rasa tak apa je, asalkan aku tak terlibat pun dengan nak makan atau minum benda-benda haram tu. Tak boleh lah Aina. Kita tak boleh terlibat langsung dengan urusan jual beli makanan minum yang haram ni. Contohnya, kalau kedai tu jual arak, kita kan pernah belajar yang ada 10 golongan dikutuk Allah kerana terlibat dengan urus niaga arak tu sendiri. Lagi-lagi, dah terang lagi bersuluh kalau kedai tu menjual makanan haram seperti babi. Serabut lah aku dengan kau ni. Semua benda tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Dah tu takkan kau nak suruh aku berhenti kerja sebab benda macam ni je. Dah lah, malas lah aku nak borak dengan kau ni. Tunggulah kejap Aina. Bazir je. Baik aku habiskan. Korang dah habis tengok video tadi? Apa hukumnya ya kalau kita terlibat dengan pekerjaan macam tu? Nak tahu jawapannya? Jom kita sambung tengok. Apakah hukum memegang makanan yang mengandungi babi? Babi merupakan haiwan yang dikategorikan sebagai najis mughallazah. Maka, setiap makanan yang mengandungi ataupun bercampur dengan babi dikategorikan sebagai najis mughallazah. Kenajisan babi dikiaskan dengan dalil kenajisan anjing kerana keadaan babi lebih teruk dan lebih buruk berbanding anjing. Rasulullah SAW bersabda, untuk kamu menyucikan bekas air kamu setelah dijilat anjing, hendaklah dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Basuhan pertama hendaklah disertakan dengan air yang bercampur tanah. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang memegang atau tersentuh makanan yang mengandungi babi, maka kawasan yang disentuh atau dipegang tersebut dihukum sebagai najis sehinggalah berlakunya proses sertu. Sekiranya makanan yang mengandungi babi tersebut dalam keadaan tertutup, iaitu seperti dibalut dengan plastik, maka najis daripada makanan yang mengandungi babi tersebut tidak berpindah dan tidak perlu disertu. Menurut fiqh al-ibadat ala mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sekiranya sesuatu yang najis atau multan najis bersentuhan dengan sesuatu yang suci, hendaklah dilihat taraf kesuciannya. Sekiranya ia jelas berlaku persentuhan antara sesuatu yang suci dengan yang najis, maka hendaklah disertu sama seperti bersuci dengan najis anjing, iaitu dibasuh dengan 7 kali basuhan dan satu daripadanya dicampur dengan air tanah. Seterusnya, hukum seorang Muslim menjual babi. Sebagaimana hukum mengetahui bahawa khinzir atau yang mudah dikenali sebagai babi adalah binatang yang diharamkan dengan jelas dalam Islam melalui Al-Quran maupun As-Sunnah serta ijma', iaitu kesepakatan antara para ulama'. Ilmu perubatan moden juga menetapkan bahawa memakan daging babi itu sangat berbahaya, khususnya di negara yang beriklim panas. Berdasarkan kepada penyelidikan ilmiah yang dilakukan, sesiapa yang memakan daging babi ini boleh menyebabkan munculnya cacing kerabit yang sangat berbahaya dan ulat-ulat yang dapat membinasakan tubuhnya. Berbalik kepada persoalan tentang hukum seseorang Muslim menjual babi. Apabila orang Islam menjalankan urus niaga, sama ada dia sendiri menguruskan perniagaan itu atau orang lain bagi pihaknya, maka
maka ia tertakluk kepada syariat-syariat jual beli dalam Islam. Antaranya, barang-barang yang dinyatakan atau dijual itu hendaklah bersih air. Oleh yang demikian, tidak sah jual beli benda atau barang yang najis airnya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Inna Allah wa Rasulahu harama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan pahala. Berdasarkan hadis di atas, maka haramlah ke atas orang Islam menjual daging babi sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada orang kafir, sama ada dia sendiri yang menjualnya atau bagi pihak orang lain. Terusnya ialah hukum bekerja di restoran ataupun syarikat non-halal. Pada masa kini, terdapat banyak restoran yang menjual makanan dan minuman yang tidak halal dimakan dalam Islam. Contohnya, restoran yang menjual babi dan minuman arak. Selain diharamkan ke atas umat Islam untuk memakan makanan tersebut, kita juga diharamkan menjualnya dalam Islam. Keharaman menjual makanan yang tidak halal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir yang mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fathu Makkah, Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Maka ya Rasulullah, fara'aita syukuman maitah fa'innahu yutla biha sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haramun. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال الله له إن الله لما حرم عليهم شهومهما أجمعوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Minyak itu biasanya digunakan untuk perahu, kulit haiwan dan digunakan untuk bahan makan lampu. Beliau bersabda, tidak boleh, itu haram. Kemudian Rasulullah SAW seketika berkata, Allah melaknat orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak binatang, mereka carikan, iaitu dengan dipanaskan sehingga keluar minyaknya, kemudian mereka jual dan mereka makan uang hasil penjualannya. Oleh sebab menjual makanan dan minuman yang haram dalam Islam tidak dibenarkan, bekerja di restoran atau tempat yang menjual makanan yang haram juga tidak dibenarkan. Hal ini demikian kerana menurut para ulama, gaji dari pekerjaan yang tidak halal juga dihukumi tidak halal dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, bekerja di restoran yang tidak halal kerana menjual babi dan makanan atau minuman haram yang lain hendaklah dihindari. Selain kerana pekerjaan tersebut membantu dalam kemaksiatan, hasil dari pekerjaan tersebut dihukumi sebagai tidak halal sekiranya seseorang itu masih boleh mencari kerja di tempat lain. Namun begitu, hukum bekerja di restoran milik bukan Islam adalah harus dan hasil pendapatan daripada pekerjaan tersebut adalah halal sekiranya aktiviti perniagaan yang terlibat adalah halus dan tidak ada sebarang unsur haram atau tidak halal, khususnya dalam penyediaan makanan. Selain itu, semua bahan masakan yang digunakan hendaklah jelas daripada bahan-bahan yang halal, lagi bersih dan mendapat pengakuan sijian halal. Seterusnya, hukum keterlibatan dalam penghantaran makanan tidak halal kepada non-Muslim. Dalam Islam, perkara yang tidak jelas mengenai status haram dan halalnya dinamakan sebagai syubhah. Para ulama mentafsirkan syubhah ialah campuran sebahagian makanan yang bercampur antara yang halal dan haram. Justru, jika seseorang yang menghantar makanan yang bercampur antara halal dan haram pula, maka pendapatan yang diperolehi adalah dianggap sebagai syubhah. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Ramai dari kalangan manusia tidak mengetahuinya. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan dan dibimbangi gembalanya akan merangkut makanan di dalamnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Apabila ia rosak, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berbalik kepada persoalan di atas, jika seorang Muslim terlibat dalam menghantar makanan yang jelas tidak halal seperti arak, khinzir dan seumpamanya kepada bukan Muslim, maka itu adalah diharamkan dari segi syarak di sisi majoriti ulama. Adapun di sisi mazhab Hanafi, ia dibolehkan sekiranya bahan-bahan haram dari segi syarak itu untuk bukan Muslim dan petugas Muslim tersebut bukan secara langsung menghasilkan bahan-bahan tersebut, tetapi sekadar menghantar sahaja. Namun demikian, pendapat majoriti ulama itu lebih wajar dipegang, melainkan jika seseorang dalam keadaan amat sukar memperoleh pekerjaan untuk menampung hidupnya, maka dia boleh mengamalkan pendapat mazhab Hanafi tersebut. Dalam masa yang sama, hendaklah dia berusaha mendapatkan pekerjaan yang lain. Seterusnya, kita sambung kepada cara menguruskan hasil jualan yang haram supaya patuh kepada syariah. Perkara penting yang menjadi keutamaan dalam menguruskan harta dalam Islam adalah dengan mengetahui asal-usul atau sumber pemerolehan sesuatu harta, sama ada ia melalui cara yang dibenarkan syarak ataupun sebaliknya. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda yang bermaksud orang yang paling dirudung penyesalan di hari kiamat kelak adalah orang yang memperoleh harta daripada sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila seseorang Muslim itu tersedar akan hasil pendapatannya yang telah bercampur dengan wang yang haram, hendaklah dia menginfakkan harta tersebut ke jalan yang benar, di samping memohon keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana tidak wajar bagi kita untuk melupuskan sesuatu harta walaupun ianya berasal daripada sumber yang haram. Seseorang itu tidak akan mendapat pahala bersedekah walaupun menginfakkan hartanya yang haram itu ke jalan yang benar. Namun, usahanya untuk melupuskan pendapatan yang haram dan meninggalkan harta tersebut dikira di sisi Allah. Kesimpulannya, mencari sumber pendapatan dalam meneruskan kelangsungan hidup adalah perkara yang dibenarkan dalam Islam. Namun, kita hendaklah meninggalkan perkara-perkara syubhah dan perkara yang pasti akan keharamannya seperti arak, babi dan lain-lain. Akal yang diberikan Tuhan hendaklah kita gunakan sebaiknya supaya hati kita sentiasa bersih dan perkara haram tidak menjadi darah daging dalam diri. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.